Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyida binti Abdullah dari Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya. Tajuk kajian tindakan saya ialah kesan penggunaan e-poster QR design terhadap pembelajaran topik penghasilan produk dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okay. Pendahuluan. Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid semasa sesi pembelajaran secara PDPR dalam tempoh PKP berikutan pandemik COVID-19. Kajian yang melibatkan 10 orang murid dari kelas 3 usaha memfokuskan kepada kesan penggunaan e-poster QR design dalam sesi pembelajaran bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi RBT tingkatan 3 untuk topik penghasilan produk. E-poster QR design merupakan poster secara digital dengan grafik menarik bagi menyampaikan maklumat proses penghasilan produk secara mudah dan berkesan yang boleh diakses menerusi QR code. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah yang sering dihadapi murid dalam topik penghasilan produk ialah yang pertama, murid susah untuk mendapatkan borang kajian pelanggan dan borang projek brief kerana setiap kali diberikan oleh guru tidak pernah cukup. Ada saja alasan mereka yang mana ada yang cakap pelanggan dihilangkan, tersalah isi borang dan pelbagai alasan. Sedangkan mereka sendiri yang tidak simpan dengan baik borang yang telah diberikan. Okay. Kedua, tidak ingat kaedah penyelesaian masalah yang diberikan. Ketiga, murid-murid tidak mempunyai banyak idea untuk menginovasikan sesuatu produk. Keempat, murid-murid tidak ingat membuat lakaran idea dengan kaedah yang betul. Kelima, murid-murid tidak ingat membuat lakaran bermanfaat dengan kaedah yang betul. Kelima, murid juga mengambil masa yang lama untuk menghasilkan produk kerana masalah data internet, situasi di rumah yang bising dan tidak dapat fokus apabila guru memberi penerangan tentang proses untuk menghasilkan produk serta masalah berkongsi gadget atau peranti dengan adik-beradik yang lain. Ini merupakan 6 perkara yang telah dikenal pasti, masalah yang telah dikenal pasti. Jika murid-murid ini tidak dibantu, mungkin murid-murid ini akan kehilangan markah dalam pencapaian PT3 mereka. Juga murid-murid juga tidak dapat menghasilkan satu produk yang betul-betul mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Okey, ini adalah analisa soal selidik kelas 3 usaha yang ada 28 pelajar, 28 murid. 7% daripada 28 murid tadi selesai menghasilkan dokumentasi. Okey, 36% selesai menghasilkan produk. 21% masih dalam proses penghasilan. 36% baru mula menghasilkan lakaran idea. Di sini kita boleh tengok ramai lagi murid yang belum menguasai topik ini dengan baik. Okay? Jadi, tindakan yang dijalankan. Saya menjalankan kajian tindakan ini yang mana kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan berdasarkan kepada model kajian tindakan Chemist and McTaggart 1988. Model ini mengandungi 4 peringkat yang perlu dilalui iaitu peringkat merancang, peringkat bertindak, peringkat memerhati dan juga peringkat refleksi. Okey. Objektif dan soalan kajian. Okey, objektif umum. Meningkatkan penghasilan produk mengikut proses yang betul dan cepat menggunakan e-poster QR design. Objektif khusus, meningkatkan kemahiran 10 murid kelas dari kelas
3 usaha dalam menggunakan e-poster QR design untuk menghasilkan produk dan dokumentasi yang baik mengikut masa yang diberikan. Kemudian persoalan kajian. Bagaimanakah e-poster QR design dapat menambah baik amalan saya dalam menguasai proses penghasilan produk? Okay. Perancangan telah dilakukan. Perancangan tindakan ada 5 perancangan yang telah dilakukan, iaitu yang pertama tinjauan masalah, pemerhatian, yang ketiga semakan kerja murid, yang keempat soal selidik, yang kelima temu buat. Sini saya kongsikan dapatan soal selidik dalam bentuk peratusan. Bila dilihat di sini, warna ungu sangat tidak setuju, warna hijau tidak setuju, warna merah setuju, warna biru sangat setuju. Di sini QR design produk tidak ada manfaatnya. Ramai murid menjawab sangat tidak setuju dan juga tidak setuju. Ini bermakna murid-murid setuju dengan penggunaan QR design produk untuk hasilkan produk mereka dengan baik. Okey, pelaksanaan tindakan yang telah saya lakukan adalah ada 4 aktiviti yang telah dilakukan. Okey, yang pertama penyediaan e-poster. Yang ni, yang di mana semasa aktiviti 1 saya memuat naik bahan-bahan yang diperlukan di setiap bahagian. Okay, ini adalah proses untuk menghasilkan penghasilan produk. Okay, yang mana dimulakan dengan kajian keperluan pelanggan, diikuti dengan penyelesaian masalah inventif sehinggalah ke dokumentasi. Okay, kita boleh lihat bahan yang telah saya masukkan. Saya ambil contoh ialah pendokumentasian. Okey, ini merupakan contoh-contoh laporan pendokumentasian yang boleh murid-murid rujuk. Jadi, murid-murid akan dapat hasilkan dokumentasi dengan baik dengan adanya rujukan yang telah disediakan. Okey, seterusnya aktiviti 2, pengenalan e-poster QR design, di mana saya minta murid scan di setiap bahagian QR design produk bagi melihat isi kandungan yang terdapat dalamnya. Aktiviti ini dilakukan. Semua murid harus buat scan ataupun imbas QR code yang terdapat pada setiap bahagian atau setiap proses untuk penghasilan produk ini. Okey, contohnya di sini kajian keperluan pelanggan yang mana mereka selalu je tak cukup borang sebab hilang dan sebagainya. So tidak akan ada masalah lagi jika mereka scan di sini, mereka akan dapat secara automatik borang yang diperlukan. Jadi tiada alasan untuk siapkan laporan. Okey, seterusnya aktiviti yang ketiga, penggunaan e-poster QR design, yang mana murid boleh menggunakan ataupun imbas QR code di bahagian yang mana mereka yang berkaitan yang permasalahan mereka dalam menghasilkan produk. Okey. Contohnya di sini, semasa mereka murid-murid menghasilkan produk, ada masalah untuk meneruskan, murid-murid boleh mendapatkan maklumat daripada e-poster. Okay, saya tak langsung boleh menyelesaikan masalah mereka untuk menghasilkan penghasilan produk. Okay, tanpa perlu bertanya dengan guru lagi. Okay, seterusnya yang keempat, pembentangan hasil kerja murid. Yang terakhir iaitu murid menghasilkan produk dan melakukan pembentangan dan pameran hasil produk serta guru membuat penilaian. Aktiviti keempat adalah untuk dinilai hasil kerja, hasil projek mereka. Okey, bila kita lihat di sini pelbagai produk inovasi yang telah murid-murid hasilkan. Okey. Ada yang automatic backlight, automatic aquaponik, smart shoes,
Smart car, smart dustbin, smart aquaponik. Okey, ini pula adalah sesi pembentangan dan penilaian yang telah saya lakukan bersama dengan 10 orang murid yang dinilai. Okey, ternyata refleksi dia, murid dapat menghasilkan produk dengan baik dan berfungsi dengan baik. Masa yang diberikan untuk menyiapkan produk masing-masing ternyata dapat diselesaikan lebih awal dari masa yang diperuntukkan. Murid-murid juga menggunakan e-poster QR design dengan baik kerana terbukti apabila hasil laporan yang murid-murid sediakan tepat dan mengikut proses yang betul. Okey, rumusan dia. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar kaedah e-poster QR design ini dapat diperluaskan dalam bentuk yang berbeza pula seperti permainan atas talian seiring dengan pembelajaran masa kini. Semoga hasil kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadi proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan kepada semua guru dan juga murid. Seterusnya, teknik ini dapat diperluaskan penggunaannya sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi bagi mereka yang ingin menghasilkan produk yang berinovasi dan berintervensi. Sekian, terima kasih.